Sejarah Melayu membuktikan kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar, mampu membuat kapal-kapal besar, lebih besar dari flora di lemah milik Portugis. Itu sebelum kita dijajah. Orang lain nampak kelebihan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Shima Safia binti Abdul Razak. Saya akan membentangkan tugasan 2 persembahan bagi subjek SJHK 3203 Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20 berkaitan dengan sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu dan tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British. Baiklah, antara isi kandungan yang saya akan bentang pada hari ini ialah pengenalan perluasan pengaruh British iaitu Perjanjian Pangkor, pembentukan negeri-negeri selai, pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu dan pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Manakala tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah pula, saya mengambil 2 tokoh perjuangan iaitu Dol Said dan Abdul Rahman Timbul. Dan akhir sekali, kesimpulan. Baiklah, kita lihat dahulu kepada pengenalan. Pada akhir abad ke-19 hingga tamatlah Perang Dunia Pertama, dasar Imperial British terhadap Tanah Melayu dipengaruhi oleh perubahan politik di Britain dengan desakan daripada tokoh imperialis seperti Edward Cashbull Hugesson, dan British mula masuk campur di negeri-negeri Melayu bermula dengan negeri Perak dan diikuti dengan negeri Selangor, negeri Sembilan dan Pahang akibat kekayaan hasil bumi seperti biji timah serta konflik politik dalaman di kalangan kerabat diraja dan pembesar. Campur tangan ini didorong oleh persaingan kuasa Eropah, terutamanya kuasa Jerman. Menjelang 1914, British mula menguasai sebahagian besar tanah Melayu. Namun, negeri-negeri tersebut ditadbir dalam 3 kategori berbeza iaitu negeri-negeri selai, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, pada slide selanjutnya kita akan lihat negeri-negeri tersebut. Baiklah, kita akan lihat pula bagaimana pihak British memperluaskan pengaruhnya di Tanah Melayu. Ayuh kita saksikan. Baiklah, kita lihat pula Perjanjian Pangkor. Okey, gambar yang saya sertakan di slide itu merupakan gambar yang dirakam pada tahun 1875, iaitu menunjukkan pentadbir dan pegawai British yang terlibat dalam Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada tahun 1874. Yang di tengah itu pula Sir William J. Ross yang merupakan Gubernur baharu yang menggantikan Gubernur Clarke. Baiklah, catatan sejarah negara menunjukkan bahawa Perjanjian Pangkor ini menjadi titik penting dalam sejarah negara ini. Perjanjian ini merintis campur tangan ke beberapa negeri Melayu yang lain. Namun begitu, jika kita amati Perjanjian Pangkor ini dengan lebih dalam, perjanjian ini bukanlah satu peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi merupakan titik tengah dalam beberapa siri peristiwa dan peningkatan ketegangan antara kuasa kolonial dan kuasa lokal. Seperti negeri-negeri lain juga, kekacauan di Perak berlaku pada tahun 1960-an dan sehinggalah 1980-an. Pada asalnya, British ni tidak mahu mengambil langkah untuk tamat kekacauan tersebut kerana sebelum tahun 1874, British ni tidak mengamalkan rasa campur tangan dalam hal-hal negeri-negeri Melayu. Walau bagaimanapun, kekacauan berikut dijadikan alasan oleh pihak British ni untuk masuk campur di Perak selepas tahun 1874. Perjanjian Pangkor merupakan satu perjanjian yang ditandatangani pada 20 Januari 1874 di antara Gubernur negeri-negeri selai iaitu Sir Andrew Clarke di pihak British dan Raja Muda Abdullah yang berkuasa di Hilir Perak bersama-sama dengan pembesar-pembesar yang menyokong baginda iaitu Bendahara, Temenggung, Orang Kaya Menteri, Shah Bandar, Raja Mahkota Laksamana dan Datuk Sagor. Perjanjian ini memberikan kebenaran dan kesahihan untuk Inggeris iaitu pihak British mencampuri urusan negeri Perak.
di mana satu kesilapan telah dilakukan oleh Raja Abdullah dan membuka peluang kepada campur tangan pihak British secara rasmi dalam urusan negeri Melayu. Okey, perjanjian ini telah ditandatangani di atas kapal HMS Pluto yang berlabuh di Selat Dinding, iaitu di kawasan perairan di antara Lumut dan Pulau Pangkor. Baiklah, kita lihat pula isi kandungan perjanjian Pangkor. Okey, yang pertama, Raja Muda Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak. Dan yang kedua, semua pembesar yang dilantik semasa pemerintahan Raja Ismail dahulu diiktiraf. Dan yang ketiga, kuasa yang diberikan kepada orang kaya menteri di Larut oleh almarhum Sultan disahkan. Dan yang keempat, semua pendapatan yang dikutip dan semua pelantikan adalah dibuat atas nama Sultan. Dan antara isi kandungan perjanjian Pangkor yang tidak saya disebut adalah seperti Raja Bendahara Ismail pemangku Sultan dibenarkan untuk memakai gelaran Sultan Muda dan menerima pencen serta sebuah daerah kecil diserahkan kepadanya. Baiklah, berikut merupakan gambar peta yang saya nyatakan, iaitu terdiri daripada negeri-negeri selat yang berwarna merah di dalam peta itu, iaitu negeri Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Yang berwarna kuning itu pula ialah negeri-negeri Melayu bersekutu, dan berwarna biru itu pula ialah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang terdiri daripada negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Mari kita saksikan adakah pihak British berjaya memperluaskan pengaruhnya di tanah Melayu melalui negeri-negeri yang saya nyatakan sebentar tadi. Baiklah, mari kita lihat sebab-sebab campur tangan British di Pulau Pangkor. Yang pertama disebabkan oleh pergaduhan kongsi gelap Cina di Larut. Pergaduhan ini melibatkan dua kumpulan, iaitu kumpulan Jing He, orang Kantonis, dan Hai Seng, iaitu orang Hakka. Kedua-dua kumpulan ini tinggal di kawasan penempatan yang berasingan, dan perbahagian sepadan mereka ni tidak secara mutlak, itu tidak secara sah. Terdapat orang Ying yang tinggal di kawasan Hai Seng dan sebaliknya. Akibat ketiadaan pembahagian kawasan yang jelas ni, kedua kumpulan ni sering bersaing untuk memperolehi kawasan bijak timah yang strategik. Dan yang kedua ialah sebab daripada pewarisan tata. Kekacauan di Perak ni berlaku akibat perebutan tata dalam kalangan kerabat diraja, menyebabkan keadaan politik pada masa itu kucak-kacir. Kemakatan Sultan Ali pula pada tahun 1871 menyebabkan termaktubnya perjanjian ini. Dan Raja Abdullah, iaitu Raja Muda, sepatutnya dilantik sebagai Sultan baru pada masa itu. Tetapi disebabkan baginda tidak menghadiri upacara pengemumian, Raja Ismail telah dilantik sebagai Sultan oleh para pembesar-pembesar. Baiklah, kita lihat pula pembentukan negeri-negeri selat. Okey, negeri-negeri selat ini terdiri daripada negeri Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey, bila negeri-negeri selat ini dibentuk? Negeri-negeri selat ini dibentuk pada tahun 1826 dan telah dibubarkan pada tahun 1946. Okey, kita lihat pula latar belakang sebelum pembentukan negeri-negeri selat. Itu latar belakang negeri Singapura, iaitu pada tahun 1819 sehinggalah 1826. Singapura telah ditadbir oleh Residen kepada Lieutenant Governor British di Bangka Hulu, Sumatera. Pada tahun 1823, Singapura telah diisytiharkan sebagai pelebuhan yang bebas. Perdagangan dikuasai oleh pedagang persendirian. Singapura pada masa itu menjadi pusat pertemuan pedagang persendirian untuk mengumpulkan hasil alam Melayu untuk diperdagangkan dengan negara China. Kita lihat pula Pulau Pinang, iaitu pada tahun 1786 sehinggalah 1826 ditadbir oleh Francis Light sebagai pesuruhjaya yang bertanggungjawab kepada Governor General British di India. Pada tahun 1787, Pulau Pinang telah memperoleh status pelabuhan berbebas
dan menguasai perdagangan dengan negeri Melayu. Pada tahun 1805 pula, Pulau Pinang ni telah dinaik taraf menjadi presiden keempat selepas Bangala, Madras dan Bombay di India. Seorang Gabono ni telah dilantik sebagai ketua pentadbir Pulau Pinang pada masa itu. Dan akhir sekali kita lihat pula latar belakang negeri Melaka, iaitu ditadbir pada tahun 1824 sehinggalah 1826. Ditadbir oleh Residen Konsular. Sistem kapital diteruskan bagi mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Suku kaum diletakkan di bawah seorang ketua kaum. Ketua kaum ni apa peranan dia? Peranan dia sebagai penekak undang-undang bagi masyarakat luar bandar, dan tanggungjawab tersebut diserahkan kepada penghulu. Baiklah, kita lihat pula kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kepada British. Yang pertama, British ini dapat kuasai keseluruhan Selat Melaka tu sebagai laluan utama perdagangan untuk mereka. Dan yang kedua, taraf pelabuhan bebas negeri Selat berjaya menarik pedagang daripada tempatan maupun pedagang daripada luar. Dan yang ketiga, negeri Selat ni menjadi pusat pengumpulan hasil sumber alam Melayu, terutamanya biji timah, untuk meimbangi perdagangan British dengan negara China, serta dapat bersaing pelabuhan Belanda di tanah Melayu. Dan yang keempat, negeri Selat ni menjadi pintu masuk bagi buruh luar untuk mempercepatkan lagi proses pembangunan ekonomi British. Maka wujudlah masyarakat berbilang kaum di negeri Selat. Dan yang terakhir, penanaman modal oleh pelabur luar menyebabkan perkembangan negeri Selat yang berlaku dengan amat pandai. Okey, mari kita beralih pula kepada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. British ni kemudian ni untuk kukuhkan lagi pengaruh mereka mula menguasai di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Mereka membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu ni melalui perjanjian persekutuan pada tahun 1855. Dan kita lihat pula ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang pertama, negeri-negeri Melayu bersekutu dikenali sebagai Persekutuan 1856. Dan yang kedua, gabungan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang membentuk sebuah persekutuan. Dan yang ketiga, Residen Jeneral sebagai ketua pentadbiran kerajaan persekutuan pada masa itu. Dan seterusnya, Kuala Lumpur ni menjadi pusat pentadbiran bagi negeri-negeri Melayu bersekutu ini, dan Raja-Raja Melayu menerima nasihat daripada Residen Jeneral dalam semua perkara yang berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu. Apakah faktor pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu ni? Yang pertama, faktor dia adalah mengatasi kelemahan sistem residen, di mana residen ni tak boleh diberikan garis panduan yang jelas untuk melaksanakan tugas mereka, dan residen menjadi semakin berkuasa dalam Majlis Mesyuarat Negeri, iaitu MMNN. Dan yang ketiga, Raja dan Pembesar Melayu tidak berpuas hati kerana kehilangan kuasa dalam sektor pentadbiran dan pengutan cukai. Dan yang kedua, menyeragamkan pentadbiran, di mana pentadbiran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang ni tak seragam kerana mempunyai undang-undang yang tersendiri. Dan yang kedua, British memerlukan pentadbiran yang cekap dan seragam bagi memudahkan eksploitasi ekonomi. Dan faktor yang ketiga pula, menjamin keselamatan negeri, di mana pergabungan negeri-negeri Melayu bersekutu ni membolehkan negeri Melayu bersekutu ni mempunyai pasukan keselamatan sendiri untuk menjaga keamanan tanpa mengharapkan bantuan daripada luar. Dan yang terakhir, menangani masalah kewangan yang berlaku di Pahang. Gabungan negeri Melayu bersekutu ni yang kaya dapat membantu mengurangkan beban kewangan negeri Pahang tersebut. Okey, kita lihat pula negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, di mana tujuan penubuhannya adalah kebimbangan kuasa barat lain yang berminat untuk bertapak ataupun berjajah di tanah Melayu. Sebagai contoh, kehadiran Perancis Lembah Menam Chong Phria yang membina terusan di segenting Kerak dikhawatiri akan menggugat perdagangan di Singapura.
Dan yang kedua, kuasa Jerman daripada Siam mendapatkan Pulau Langkawi. Dan kuasa Amerika Syarikat yang bertapak di Terengganu. Dan kuasa Rusia yang bertapak di ujung. Okey, kita beralih pada syarat-syarat perjanjian Bangkok dan Siam. Siam menyerahkan negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada pihak British. Kerana Siam ni dia tak akan sewakan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British. Sebagai balasan, British menyerahkan hak wilayah asingan kepada Siam. Dalam perjanjian tersebut, seorang pegawai British dilantik sebagai penasihat di negeri-negeri berkenaan. Tugasnya adalah untuk menasihati Raja-Raja Melayu dalam semua urusan pentadbiran negeri kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan agama Islam, iaitu berkaitan dengan keistimewaan orang-orang Melayu dikecualikan. Dan seterusnya, majlis-majlis mesyuarat negeri ditubuhkan di setiap negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, tidak mempunyai kuasa untuk menggubat undang-undang. Segala urusan pentadbiran negeri dibuat oleh orang tempatan dengan bantuan pegawai-pegawai British dalam perkara undang-undang, tanah dan pelajaran. Okey, mari kita lihat kesan penubuhan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Yang pertama, menghalang kemasukan pengaruh barat yang lain. Dan yang kedua, memperkenalkan pentadbiran ala-ala barat sehingga timbullah konflik dengan pembesar Melayu dan Sultan ni negeri-negeri berkenaan seperti Tok Janggut, Engku Besar Jerang, Penghulu Adam, Haji Said dan Cik Sahab di Kelantan. Dan yang ketiga, mengaut keuntungan yang lebih besar tanpa berkongsi dengan negara barat yang lain. Okey, di samping itu, ada juga tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah, iaitu tindak balas daripada tokoh-tokoh perjuangan tanah Melayu. Mari kita lihat. Okey, sebelum itu kita lihat dulu latar belakang Dul Said. Nama sebenar Dul Said ialah Abdul Said, yang merupakan seorang tokoh yang gagah dan hebat dan mengukir sejarah negeri Melaka. Dan Abdul Said ini, beliau merupakan keturunan suku Semelenggang dan tahun kelahiran beliau pada tahun 1773 dan meninggal pada tahun 1849. Dan tugas Dul Said pada masa itu ialah penghulu Naning yang ke-9. Okey, selepas itu kita lihat pula faktor penentangan oleh Dul Said terhadap pihak British. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Naning. Dan yang kedua, menentang bayaran cukai yang dikenakan oleh pihak British terhadap masyarakat tempatan pada masa itu. Dan yang ketiga, menentang pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak British. Bagi Dul Said, undang-undang tersebut tidak boleh diterima oleh masyarakat setempat pada masa itu. Okey. Selepas itu, kita lihat pula perjuangan Dul Said terhadap masyarakat tempatan. Yang pertama, pada tahun 1831, British telah menyerang Naning tetapi kalah. Dul Said menang kerana menerima bantuan ketenteraan daripada Ulu Muar, Sungai Ujong, Seri Menanti dan Rembau. Dan pada tahun 1832 pula, British menyerang semula Naning. Apabila mereka tak boleh terima kekalahan tersebut, mereka menyerang semula dan berjaya mengalahkan Dul Said kerana ada orang dalaman yang menolong mereka, iaitu sekutu Dul Said telah menolong pihak British. Dan akhirnya Dul Said ni diserah diri dan diberi pencing sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Kita lihat pula perjuangan tokoh yang kedua, iaitu Abdul Rahman Limbong. Okay, kita lihat dulu latar belakangnya. Beliau merupakan seorang ulama dan pejuang kebebasan yang lahir di Kuala Telemong, Hulu Terengganu pada pertengahan abad ke-19. Beliau ni mendapat gelaran Limbong kerana sering tinggal di kampung Limbong. Okay, beliau mendapat pendidikan agama secara tradisional, termasuklah pengajian di Mekah. Beliau ni amat mahir dalam menguasai ilmu agama dan hukum hakam syariah dan menjadi tokoh agama yang disegani di negeri Terengganu.
Okey, kita lihat pula penentangan terhadap penjajah British oleh Abdul Rahman Limbong. Abdul Rahman Limbong ni menentang campur tangan British di negeri Terengganu, terutamanya dalam soal pentadbiran tanah dan juga cukai. Dan yang kedua, British memperkenalkan sistem cukai tanah yang bercanggah dengan adat dan amalan tempatan. Dan beliau juga menganggap tindakan British itu sebagai pencerobohan hak orang Melayu serta tidak mematuhi hukum Islam. Okey, di samping itu kita lihat pula peranan dalam kebangkitan beliau terhadap petani pada tahun 1920-an. Abdul Rahman Limbong ni dia mengetuai kebangkitan petani pada tahun 1922, 1925 dan 1928. Dan puncak perjuangan beliau adalah pada tahun 1928 apabila beliau ni dia memimpin pergerakan petani untuk tuntut hak tanah mereka tanpa dikenakan cukai oleh pihak British. Dan yang seterusnya, petani menolak membayar cukai dan melakukan protes secara aman tetapi sering disekat oleh pihak British. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, pelibatan British di negeri-negeri Melayu didorong oleh kepentingan ekonomi khususnya untuk mendapatkan sumber alam seperti biji timah, besi dan juga arang batu. Campur tangan British ini memulai dengan Perjanjian Pangku 1874 yang membawa kepada pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu dan pengembangan kuasa mereka ke utara serta Johor melalui Perjanjian Bangkok 1909. Walaupun British ni dia cuba untuk kukuhkan penguasaan melalui unit pentadbiran seperti negeri-negeri Selat dan Malayan Union pada tahun 1956, namun kehadiran mereka ni ditentang oleh masyarakat tempatan termasuklah Sultan dan pembesar Melayu yang tak puas hati pada masa itu dengan campur tangan dalam urusan-urusan tradisional. Walaupun penentangan ini ditentang dengan kekerasan, namun kita dapat memperlihatkan di sini semangat juang orang Melayu dalam mempertahankan tanah air daripada dijajah. Akhir kata, biar putih tulang, jangan putih mata. Maksudnya di sini menggambarkan pejuang tokoh tempatan berjuang sehabis-habisan daripada menyerah kalah dengan pihak British. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sejarah Melayu membuktikan kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar.